Assalamualaikum semua, selamat datang ke Sembang Kopi Hartanah episod 3 hari ini. Tak sangka kita terus bersiaran. Okay, hari ini bersama saya Encik Hamizi Hamdan daripada Bangi, jauh datang, jauh tak jauh lah daripada Bangi ke studio Kopi Hartanah, akan membincangkan perkara-perkara yang menarik mengenai buku yang beliau pernah tulis dan juga topik-topik yang mungkin sedikit hot lah kita akan sembang hari ini. Terlebih dulu, boleh tak Encik Hamizi introduce lah sedikit sebanyak tentang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zulhaifi. Hari ni baru dapat bual lama lah dengan dia Padahal sebelum ni kita kenal daripada Facebook je. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hamizi Hamdan. Tahun ni umur saya 42 tahun. Saya asal-asalnya adalah jurutera awam. So sejak 2001 masih lagi buat kerja-kerja jurutera awam dan juga perunding hartanah sejak 2010. Dah banyak company dah join agensi hartanah ni sejak 2010 tu. Pernah juga handle agensi hartanah, beberapa agensi hartanah lah di Malaysia ni. Juga pada 2016 saya bersama Dr. Mona Isa ada menulis satu buku. Tajuk buku ni Membeli Rumah Semudah ABC, di mana pada tahun 2018 buku ini memenangi anugerah buku negara kategori hartanah. Wow. Itulah sedikit sebanyak. Ambil award dekat Pesta Buku Antarabangsa. Ya. Okey. Tadi Encik Hamizi kata bermula sebelum ni adalah seorang jurutera. Ya. Jadi boleh cerita tak macam mana daripada seorang jurutera tu boleh berkecimpung pula dalam industri hartanah ni? Okey, pada tahun lebih kurang lah, cerita sikit lah, lebih kurang pada tahun 2010 macam tu, dah saya yang bekerja sebagai makan gaji lah sebenarnya sebagai jurutera ni, dah rasa nak kerja sendiri, nak buat kerja sendiri. So dah rasa dah macam tak nak kerja dengan orang, tak nak kerja makan gaji kan, nak buat kerja sendiri. So pada masa itu dalam lebih kurang 1 tahun juga, dekat hampir 1 tahun saya buat pelbagai kerja sendiri. Sama ada tolong kawan jadi kontraktor lah, jual buka kios di Giant lah, jual coklat lah, macam-macam benda yang kita buat. Tapi semua pun tak berjaya. Kemudian saya dan isteri saya sebenarnya kita masuk kelas, satu kelas untuk tajuk dia retire rich. So dalam tu kita jumpa seorang ejen hartanah yang cerita pasal agensi hartanah, perunding hartanah ni apa benda kan. So daripada situ kita ada minat lah nak buat. So then kita cari agensi yang ada, dan itu sejarah dia lah macam mana kita mula lah. So setelah semua bisnes kita buat tak boleh pergi, tak berjaya, fail lah sebenarnya kan. So barulah terjumpa kejayaan hartanah ni, dan dari situlah kita mula. Okay, dah 10 tahun lepas lah tu Lebih kurang 10 tahun. 2010 sampai hari ni. Wah. Bukan calang-calang orang lah kata boleh duduk satu industri tu 10 tahun tu kira hebat lah. Tak hebat mana tapi okey lah, insyaAllah. Okey lah, insyaAllah. Telah ada sikit sebanyak pengenalan diri daripada Encik Hamizi Hamdan, penulis buku Membeli Rumah Semudah ABC kan. Jadi membeli rumah semudah ABC ni apa inspirasi bermula tulis buku ni? Okey, sejarah tulis buku ni sebenarnya saya memang ada blog sendiri. Blog saya hamizihamdan.blogspot.com. Dekat situ saya tulis lah apa saya nak tulis pasal hartanah ni. Saya tulis tips, saya tulis komen-komen terhadap apa-apa perkara yang kita dengar dalam industri hartanah ni. So pada satu hari tu saya diperkenal oleh kawan dengan SR Dr. Mona Isa, salah seorang lecturer di UiTM. So Dr. Mona dalam proses nak menerbitkan buku sendirilah. So saya jumpa, diperkenal oleh kawan. So lihat manuskrip Dr. Mona, dan di situ saya memberi buah fikiran lah untuk menambah baik dan menambah sikit konten yang ada. Dan akhirnya Alhamdulillah satu publisher berminat untuk publishkan kita punya buku ni.
Cuma tajuk dia masa tu memang tajuk kita temporary membeli rumah semudah ABC, tapi akhirnya sampai sampai publish pun title ini jugalah yang kita pakai sampai habis. Okey, mungkin Cik mesti boleh cerita sikit pada penonton kita ataupun pendengar tentang betul ke beli rumah ni semudah ABC? Okey. Anak saya seorang tingkatan 5, seorang tingkatan 1 tak silap saya. Dia jumpa saya bila saya bagi buku ni pada dia kan, membeli rumah semudah ABC. Dia cakap kat saya, "Papa, ABC lagi mudah daripada beli rumah." So memang bagi kebanyakan orang tak mudah lah nak beli rumah, membeli rumah, nak rumah pertama, rumah kedua ni tak semudah tu lah. Kadang-kadang dia orang beli rumah by accident lah. Ada duit, tiba-tiba rasa nak beli rumah, dia beli rumah. Itu je sekali dalam semua hidup dia. Cuma bila kita kata ABC ni, maksudnya buku ni ada panduan dia lah, tersusun. Maksudnya dia ajar step by step, bukan by accident. Maksudnya siapa yang beli rumah menggunakan panduan buku ni, dia design cara dia nak beli rumah. Dia pilih cara dia nak beli rumah bukan kerana accident lah. Secara tidak sengaja. Macam tu lah. Okay. Menarik membeli rumah secara accident. Ada juga Ada. Episod sebelum ni kita bersama seorang tamu tu, dia membeli rumah kerana mak mentua suruh beli. Tu accident lah. Accident lah tu kan. Tapi Dia tak plan. tapi untung-untung beli naik 100%. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki dia lah kan. Rezeki. Jadi pengalaman membantu orang menjual beli rumah ni kan sepanjang 10 tahun ni, apa yang dalam proses membeli rumah tu, pada pandangan Cik Mizi lah, apa yang sebenarnya bahagian yang paling sulit? Yalah, mudah ABC, tapi Paling apa yang paling suka ataupun yang banyak komplikasi ketika proses orang nak membeli rumah ni? Okey. Selalunya masalah utama untuk pembeli adalah sukar nak dapat loan, tak ada deposit. Itu dua benda yang utama lah. So yang kita ketahui dekat Malaysia ni, bank hanya bagi loan rumah tu, kita tak kisahlah sama ada projek atau subsale. Sebenarnya bank memberi pinjaman 90% daripada harga jualan atau harga belian. Kalau pembeli yang beli, harga belian ataupun harga pasaran, yang mana satu rendah. Jadi maksudnya tadi, pembeli perlu ada 10%. So ini masalah bagi kebanyakan orang, dan semakin teruk saban tahun adalah untuk mengadakan 10% ni yang tidak di-cover oleh pinjaman bank. Keduanya, itu belum lagi kos-kos sampingan macam legal fees, MOT dan sebagainya yang selalu terlepas pandang, yang boleh dianggarkan dalam lingkungan 3% ke 5%, boleh jadi sampai ke 5%. So hampir 15% kena ada cash. Banyak tu. Itu ada masalah pada kebanyakan orang. Kedua adalah masalah mendapatkan pinjaman sendiri. Tadi kita kata bukan ada orang yang reject terus dapat loan. Maksudnya bila apply loan di reject terus oleh bank. Tapi kebanyakan juga kes adalah dia tidak mendapat loan maksima. Maksudnya kalau 90% adalah maksima yang bank mampu berikan kepada mereka, mereka tidak layak untuk dapat 90%. Mereka hanya layak dapat 85, 80, 75, 70. Yang ini pun dikategorikan tidak dapat loan atau di reject loan bagi kebanyakan orang lah. Sebenarnya tidak reject. Sebenarnya dia masih dapat loan, tapi dia kena ada lebih banyak duit. Jumlah dia tu tak dapat cover lagi. Lah. Yes. Dia maksudnya instead of dia kena ada 10%, sekarang dia kena 20% atau 30%, yang bank tak cover tadi. Jadi chances untuk dia orang dapat loan semakin rendah sekarang lah. Cuma berita baik semalam, ini adalah kali kedua dalam tempoh yang terdekat kan, Bank Negara kurangkan OPR. Maksudnya bank akan ambil pendekatan menurunkan kadar faedah pinjaman. So mampulah sedikit untuk mengurangkan stres dekat pengiraan debt service ratio, DSR. Wah. Boleh tak terangkan bagi penonton kita yang mungkin clueless, apa tu OPR, apa impact dia terhadap pinjaman rumah? Okey, sebenarnya bila Bank Negara mengumumkan OPR turun, itu menunjukkan ekonomi tak berapa baik. Okey. Jadi dia nak menggalakkan realistik lah untuk menggalakkan pinjaman. Bukan saja pinjaman, untuk menggalakkan urus niaga, menggalakkan perniagaan bergerak.
membantu peniaga dan usahawan kan. Jadi interest ni bila dikurang, maksudnya orang yang meminjam loan akan kurang interest, orang yang menyimpan juga akan kurang interest. Jadi kepada orang yang menyimpan pada keadaan sekarang, maksudnya tadi bank negara atau bank tidak menggalakkan menyimpan. Suruh belanja lah Dia tu. suruh belanja. Belanja Belanja. kawan-kawan Ekonomi tak baik, jadi you kena belanja. Ada duit lebih jangan simpan dalam bank, belanja kawan-kawan. Duit kena berputar dalam ekonomi lah. Jadi itu tujuan dia. Jadi dalam kes ini, untuk orang yang menyimpan agak rugi pasal interest dia rendah, pulangan dia rendah. Tapi kepada orang yang meminjam, untung. Dan bagi orang yang berniaga, kita tak cerita lagi peminjam ni lagi, kita kata orang berniaga, maksudnya tadi dia boleh kurang servis nilai servis loan dia, interest loan yang dikenakan tu agak rendah sikit berbanding sebelum ini. Jadi duit yang ekstra tu yang dia dapat saving tu tadi bolehlah diguna untuk bisnes dia. Itu tujuan dia. Untuk pembeli pula, oleh kerana dia efek juga pada loan, jadi pembeli rumah sekarang ni, katalah dulu susah sangat dia nak dapat loan. Mungkin sebulan yang lepas dia susah nak dapat loan kerana kurang 25 poin ni, mungkin ada peluang lagi untuk dia mendapatkan loan setinggi sebab dari segi DSR tu, maksudnya installment tu menurun. Maksudnya dari segi DSR ni, debt service ratio, dalam bahasa Melayu kita boleh kata macam mana, adakah sama ada dia kadar antara pinjaman dan juga pendapatan. Maksudnya baki wang yang dia boleh buat untuk loan baru. Nak bahasa mudah dia lah, dia ada banyak terma dia. Maksudnya berapa baki duit yang dia boleh gunakan untuk servis loan baru, loan baru, rumah baru kan. So kalau dulu kita katalah 25 poin ni apa implication? Kadang-kadang orang tanya 25 poin ni besar ke dia punya implication? Dia mungkin sebesar RM100, sebesar RM50. Bergantung kepada nilai rumah yang dia nak pinjam tadi lah. Maksudnya saving pengurangan itu, nilai pengurangan itu bergantung kepada nilai rumah ni. Kalau rumah mahal, maksudnya agak besar lah nilai ni. Dan nilai tu dia akan reflect dengan DSR kita tu kan, ratio tu. Jadi itu yang dikatakan lebih mudah untuk dapat pinjaman bila OPR turun. Ada sedikit kesan lah, efek lah. Dari segi macam impact dia pula, orang yang dah membeli rumah mungkin installment dia akan berkurangan RM100 atau RM200 ikut jumlah pinjaman yang dia ambil lah kan. Ikut bergantung pada loan masing-masing lah. Itu bahasa mudahnya lah kan. Jadi OPR ni, bila OPR turun, bank nak kerajaan nak menggalakkan orang berbelanja, termasuk membuat pinjaman baru untuk beli rumah dan sebagainya. Untuk efek pada pembeli rumah akan lebih mudah untuk dapat pinjaman. Sedikit mudah untuk yang pembeli rumah sedia ada, installment bulanan akan juga sedikit berkurangan lah. Jadi duit yang lebih tu boleh guna untuk belanja lagi. Jadi untuk stimulate untuk belanja. Kalau tak tahu nak belanja apa, belanja kawan-kawan. Alright. Jadi tadi dah kita cerita sikit pasal loan kan, proses membuat dapat pinjaman tu adalah proses yang rumit dalam membeli rumah. Jadi cakap kat Malaysia kita berdapat pinjaman 90% kan. Tapi kan kadang-kadang kita dengar orang buat pinjaman beli rumah dapat full 100%. Loan lah 100% semua tu kan. Dan saya pun ada baca dalam Facebook tuan yang baru-baru ni ada cerita tentang markup loan lah apa sebagainya. Cuba boleh kupas sikit tak sebenarnya? Markup loan ni bagi saya dalam industri kita lah, dia ada dua markup loan lah dekat sini. Satu markup loan yang broker gunakan. Itu dah kira lain lah. Tapi dalam kes kita tak nak cerita yang broker tu, kita cerita yang agent, yang kita berurusan dengan pembeli-pembeli yang hendak markup loan kan. Sebenarnya tak ada loan 100%. Betul. Bank tidak bagi loan 100%. Okey. Sebenarnya. So markup loan ni adalah terma di mana kita markup, pembeli membeli property itu di bawah market value. Maksudnya owner bagi diskaun kurang daripada market value, katalah 10% misalnya. Jadi dia membeli di bawah market value. Tetapi dalam SNP, Sale and Purchase Agreement atau perjanjian jual beli, mereka naikkan balik kepada market value. So dekat market value tu adalah nilai pasaran lah, nilai pasaran, tapi dia beli adalah at discount price. So akan ada satu lagi agreement yang akan mereka tandatangani mengatakan bahawa penjual memberi diskaun kepada pembeli.
Tapi benda ni tidak diberi kepada bank. Jadi bank hanya tahu S&P yang asal tu, yang dah inflate kepada market value price tadi. Jadi bank seperti yang dikatakan tadi memberi pinjaman 90% daripada market value atau harga beli yang mana satu rendah. Dalam kes ni dia beli rendah sebab ada diskaun, tapi dia tak tunjuk. Yang ditunjuk adalah yang S&P tadi. Dan S&P kebetulan adalah market value. Jadi 90% daripada market value. Jadi automatically 10% diskaun tu tadi adalah seumpama 10% yang sepatutnya diadakan oleh pembeli tadi. Jadi pembeli seakan-akannya mendapat 100% pembiayaan lah. Tujuan dia untuk memudahkan pembeli lah yang tak cukup deposit sebagainya. Dia macam pemaju-pemaju bagi diskaun, serupa dengan rebate. HOC baru ni pun bagi diskaun 10% sebagainya kan. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Tapi kalau by the book lah sebenarnya kalau benda tu undang-undang, tak etikal lah. Itu masalah. Kurang lah kan. Masalah lah kita nak cakap dengan orang kan. Bila pada saya, ni pendapat peribadi saya lah, kepada saya, bila kita nak beli property atau rumah ke, for example, kita kena ukur baju di badan sendiri lah, senang cerita. Kalau kita tidak boleh menyimpan sebelum ini untuk satu deposit amount tertentu ni kan, apa jaminannya bahawa satu masa nanti you ada duit untuk bayar? Sebab bila dia markup loan dia tu, maksudnya markupkan S&P tadi, maksudnya dia akan servis loan lebih tinggi. Kalau 90% lebih rendah, tapi 100% lebih tinggi kan. So kalau dia dengan income yang sama tadi pun tidak boleh menyimpan lah saya kata tadi kan. Macam mana dia boleh serve loan dia nanti? Mungkin sebulan, 2 bulan, setahun tak ada masalah, tapi akan datang belum tahu lagi. So jadi saya suka sebenarnya orang beli rumah dengan 90% margin. Maksudnya betul-betul 90% dan dikeluarkan 10% maksudnya dia reflect diri dia ada keupayaan untuk menjimat dan menyimpan tau. Itu sebab bank tidak bagi loan 100%. Sebab bagi dia, kalau you tidak boleh menyimpan, bagi bank, kalau you tak boleh menyimpan 10% ni, maksudnya you tidak berdisiplin dalam menguruskan duit. Atau bukan, kalau kita nak bahasa yang lebih baik, mungkin you tidak mampu lah. Bukan tidak berdisiplin, you tidak mampu pun, memang tak cukup pun duit. Jadi itu pasal bank tak nak bagi loan sehingga 100%. Benda ni pun satu guideline yang dikeluarkan oleh bank negara kan, untuk memastikan peminjam tu dia tak terbeban kalau dia buat over. Ini yang bagusnya dekat Malaysia, yang sebelum ni orang duk tanya kan, adakah subprime crisis akan berlaku di Malaysia kan. Dia insya-Allah tak akan berlaku lah. Sebabnya dekat Malaysia ni macam itulah, kita bank hanya bagi loan 90% terhadap market value atau harga beli yang mana satu lebih rendah. Jadi macam mana pun pembeli kena ada 10%. Itu diwajibkan. Katakanlah ada 100 kes, mungkin markup ni ada 20 kes saja. 80 adalah kes yang genuine kan. Jadi dari segi situ pun kita dah kontrol, dari bank negara ni dah kontrol potential subprime crisis. Kalau di US tu, dia orang tak perlu keluar duit pun. Dia dengan anggapan pada masa tu, dengan anggapan bahawa harga rumah ni akan sentiasa naik. Bila-bila saja refinance ke, bila-bila saja lelong ke, nilai dia lebih besar daripada nilai pinjaman yang sebelum ni. Tapi apa yang terjadi sebaliknya. Di Malaysia tak berlaku benda tu. Dan masa saya pun ada baca juga, waktu zaman subprime tu bank sangat mudah bagi loan kan. Dia tak ada macam kita kat Malaysia, kita ada DSR, debt service ratio sebagainya. Dan itulah, bank ni dia susah bagi loan, bukan suka-suka susah nak bagi. Dia pun nak menjaga the whole ekonomi ekosistem kita kan. Itulah, itu sikit lah pasal markup loan kan. Kira benda ni nak buat, tanggung sendirilah. Terserah. Macam ukur baju badan sendiri, and then pandai-pandai tanggung lah. Macam untuk saya personally, kalau orang tak tanya, saya pun tidak cerita pasal markup loan ni. Pasal macam tadi, balik kepada asal kan. Kalau kita nak bantu orang ni, bukan markup loan tu bantuan dia sebenarnya. Bantuan yang sebenar adalah educate dia, adakah dia perlu beli rumah tu sekarang atau kemudian. Tengok pada keadaan ekonomi dia sekarang. Tetapi biasalah kita jadi ejen ni, kadang-kadang pembeli insist kan, dan penjual pun nak jual rumah kan. So apa yang kita boleh bantu, kita bantulah setakat macam tu. Benda tu memang berlaku dan wujud lah. Tapi itu bukan
bukan main Bukan galakan lah, bukan kita tak galakan galak kita kan pun lah. tak galak lah. Ini kita cerita untuk konteks education juga kan. Maksudnya kalau orang yang nak buat markup loan, apa implikasinya terhadap pinjaman tu sendiri. Dan juga kalau dalam pasaran juga, kalau makin ramai orang buat markup loan, jadi dia akan efek bagi false impression terhadap valuation tempat tu. Ya, Kan? betul. Okay. Sebab ya sentuh sikit pasal valuation tadi kan. Ada pernah beberapa tahun lepas ada orang kata harga rumah akan jatuh satu hari nanti. Tapi ramai orang tak percaya. Apa yang berlaku sekarang sejak beberapa tahun yang lepas ni, memang certain segmen pasaran ni, property ni memang ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Kalau you nak kata market value jatuh saya atau tidak tu, saya terserah pada masing-masing. Tapi apa yang kita lihat, kadang-kadang kita dapat value, market value tu kita dapat daripada penilai, tetapi tiada orang mahu beli dengan harga itu. So bagi saya itu harga jatuh lah. Maksudnya you kena jual below harga yang dikatakan tadi kan. So apabila you jual harga rendah daripada harga yang dikatakan tadi, maksudnya harga rumah jatuh lah, seumpamanya itu. Tapi ramai orang dia akan menggunakan semua frasa-frasa teknikal yang menafikan bahawa benda tu harga rumah tak jatuh. So terpulang. Tapi akhirnya kalau semua markup ni berlaku, bila kita tengok transaksi, bila kita tengok, sebab dia akan pakai harga S&P kan, markup adalah harga S&P. So kita akan lihat dalam data, sentiasa harga tu maintain, tak pernah jatuh. Sedangkan harga dah jatuh Sedangkan dekat luar sana rupanya semua kes tu adalah markup, atau majority kes tu adalah ataupun markup. last 3 transaction tu markup dan dia dah kacau dah. Sebenarnya the real value dah menurun kan. Ya. Oh, itulah dia. Okey, Cik Amazli, sekarang baru-baru ni saya nampak ialah dengan keadaan suasana landscape politik di Malaysia ni kan, saya nampak tuan pun aktif memberikan komen-komen berbaur politik kan. Tapi kita bukan nak bersembang pasal politik, tapi mungkin kalau Cik Amazli boleh sentuh sedikit bagaimana perubahan dalam landscape politik mempengaruhi hartanah masa kini menurut pendapat Encik Mizi lah. Okey, tak nak kita kena cerita pasal ekonomi jugalah. Kita tak boleh jangka kerajaan baru nak buat apa, tapi yang kerajaan yang lepas tu kita boleh lihat lah. Apa saja pengumuman yang dibuat sebelum ni, kita lihat seperti banyak membantu pemaju. Menghabiskan stok rumah yang tidak terjual, yang sebenarnya tidak memenuhi demand yang sebenar. Maksudnya rakyat ataupun pengguna ni nak rumah jenis lain tapi diberi rumah yang lain. Maksudnya penyakit yang cari sendirilah orang kata kan. So nampak macam kerajaan lebih membantu pemaju daripada menyelesaikan masalah sebenar. Saya berpendapat demikian, dan saya lihat langkah-langkah yang dibuat kemudian seperti menurunkan had ceiling untuk pembeli foreigner kan, yang bukan warga negara tu pun adalah langkah-langkah membantu pemaju. Cuma dia ada qualify yang bahawa ini untuk stok yang sedia ada, bukannya untuk yang baru. Tapi yang saya selalu nak bangkitkan selalu adalah bagaimana cara kerajaan menangani nafsu pemaju ni nak buat rumah yang sentiasa yang mahal saja, kerana lebih banyak untung lah, marginnya lebih besar. Tidak nampak, bagi saya personally, saya tak nampak cara yang kerajaan buat lah, yang kerajaan terdahulu buat. Jadi tapi kita fahamlah juga kenapa dia bantu pemaju, kerana construction atau sektor pembinaan adalah sektor yang memberi multiply effect. Jadi ada banyak sektor lain akan terjejas jika construction terjejas. Itu yang berlaku setahun 2 tahun ni, kita nampak lembab sikit kan pasal construction terjejas. Jadi dia perlu buat begitu. Tapi seperti yang kalau pakai ekonomi, dia selalu cakap macam ni, apa saja masalah yang berlaku sekarang, kita buat satu penyelesaian kita akan menimbulkan masalah baru di masa akan datang. Apa saja krisis ekonomi yang berlaku adalah akibat perbuatan dulu. Mungkin dulu kita memperbaiki satu krisis lain, tapi dia akan mendatangkan krisis yang baru. Ini memang berlaku, memang sentiasa. Jadi saya haraplah kerajaan baru ni ambil inisiatif yang lebih lah. Tak bolehlah asyik sentiasa nak kata rumah di Malaysia sentiasa murah.
Bank negara pun dah keluarkan statement mengatakan bahawa rumah kita mahal kan. So kenapa kerajaan nak kata rumah masih murah? Kenapa Reda masih nak kata rumah masih murah kan? Dan siapa-siapa sajalah yang nak kata rumah masih murah. Relatively kalau you compare dengan negara luar memang murah. Tapi kalau you compare dengan pendapatan kita dekat Malaysia ni, adakah murah? Kan? Itu yang kita argue. Dan saya rasa kan kerajaan atau menteri yang tidak patut selalu kelihatan dengan orang-orang yang berkepentingan seperti pemaju di sana sini ya. Jadi bila saya nampak tu saya rasa tak boleh percaya lah. Macam itulah. Kerja dululah, Dulu lah kan. So Yalah, harapnya macam tu lah. Kalau ikut Bank Negara pun buat data statistik, actually rumah yang mampu milik kat Malaysia ni 300,000 ke bawah kan. Yang menurut median income lah, median household income 5,000, rumahnya yang mampu milik adalah 280,000 kan. Tapi banyak rumah yang dibuat semua banyak yang 500,000 ke atas, 1 bila million kita ke kata atas. cerita pasal ni kan, yang selalu saya bagi yang selalu saya dengar pada Reda, kalau you perasan Reda akan announce pada hujung-hujung tahun, nak dekat hujung tahun, dia akan kata tahun depan barang naik, tahun depan labor kurang, semua akan menaikkan kos. Bagi saya ini tak betul. Sebenarnya harga rumah bukan disebabkan kos semata-mata. Harga rumah naik disebabkan jiran-jiran subsale dia. Jiran-jiran subsale dia. Maksudnya harga jiran-jiran subsale tu menentukan harga undercon tu berapa yang developer nak jual. Dia memang ada kos, berapa kos membina satu biji rumah tu dia memang ada, atau berapa satu taman tu dia ada kos dia. Dan dia tahu berapa gross cost dia, berapa profit yang dia nak, berapa sale value yang dia nak, semua dia dah ada pengiraan. Tapi dalam menentukan harga, dia tengok subsale dia. Subsale keliling ni jiran jual berapa. So dia akan ikut harga subsale tu. Katakanlah subsale tu memungkinkan dia menjual murah, dia pun tak jual murah. Betul. Dia akan tetap ikut subsale ni. Itu masalah dia. So ini yang dia tidak cakap, ini yang pemaju sembunyi-sembunyi. Kita macam mana kita tahu? Pasal kita pun terlibat, kita pun tengok macam mana feasibility studies tu dibuat. Kita tahulah kan, ini bukannya orang kata secret sangat. Semua orang yang terlibat dalam industri ni akan tahu. Macam saya sendiri ada background civil engineering kan. Kita pun pernah kerja dengan developer. Kita tahulah benda ni, ini bukan nak sembunyi. Orang-orang awam boleh lah dia sembunyi-sembunyikan kan. Tapi benda-benda macam ni lah, pengumuman-pengumuman yang bagi saya Klise lah, alasan klise harga rumah mahal lah. hanya nak create satu artificial demand, buat orang kelang kabut pergi beli kan. Itu yang masalah dia. Kalau saya pun berfikiran kalau kos membuat rumah dekat Salak Tinggi contoh dengan membuat rumah dekat Kuala Lumpur ni, dari segi bahan mentah dia sama je. Mungkin yang beza dekat tanah lah. Tapi setengah pemaju tanah tu pula dia dah simpan dah berpuluh-puluh tahun kan. Jadi sebab dia tidak kira harga masa dia beli. Dia akan evaluate dalam feasibility studies dia harga tanah Value semasa sekarang pada harga sekarang. Saya tak kata tu salah, betul lah tu. You akan plug in semua kos pada keadaan semasa. Tapi kalau you ada peluang untuk jual murah pun, you takkan jual murah. Itu saya nak bangkitkan sini. Kalau ada peluang untuk jual murah pun, dekat luar boleh jual mahal, you akan jual mahal, you takkan jual murah. yalah, ya market macam tu lah. Tapi memang macam tu. Itu perangai orang berniaga macam tu lah kan. cumanya macam dalam suasana hari ni, bila rumah yang dibuat pun banyak tak terjual, jadi patutnya perlu ada satu paradigm shift lah, perubahan. Wah, macam-macam lah kita sembang petang ni. Dari pengalaman dalam menulis buku, pengalaman dalam menjadi ejen, masalah-masalah yang dihadapi oleh pembeli termasuk pasal pinjaman, kita dah sembang pasal OPR, dan tersentuh sikit pasal politik ataupun polisi-polisi kerajaan dan impak terhadap market pasaran hartanah kan. Jadi untuk penutup, mungkin Cik Mizi ada beberapa perkara yang boleh bagi cadangan kan kepada cadangan. Mungkin kita punya menteri baru tengok kan YouTube kita, mungkin ada apa yang boleh dibuat untuk bagi pasaran hartanah. Dan mungkin yang kedua adalah tips kepada bakal-bakal pembeli hartanah. Okay, untuk untuk Kementerian Perumahan kan, dia memang sebagai kerajaan dia melihat kepada kepentingan rumah mampu milik. Jadi saya harap kerajaan baru kalau boleh kita buat standard lah. Maksudnya
sekarang ni kita ada macam-macam standard. Kita ada kerajaan negeri punya standard rumah mampu milik. Kita ada rumah web punya standard rumah mampu milik. Prima punya standard rumah mampu milik. Dan dia punya takrifan mampu milik dia pun berbeza-beza kan. So apa kata buat satu badan satu saja yang mengawas dia. Kalau KPKT lah kan. Standard kan semua benda ni. Semuanya sama. Takrifan sama. Execution dia lebih kurang sama kan. Jadi tak ada lah orang kata. Jadi kita boleh selesaikan benda ni lebih orang kata secara menyeluruh lah. Ini kalau pergi negeri lain dah lain pula dia punya standard. Negeri Selangor lain, KL lain kan. Jadi dah kita tak dapat selesaikan sekali arung. Maksudnya kerajaan negeri pun kena bekerjasama lah dengan federal sebab tanah adalah dalam bidang kuasa kerajaan negeri kan. Kedua untuk pembeli pula untuk pembeli rumah pertama lah, bakal pembeli rumah. bakal pembeli rumah pertama kan. Saya rasa ini opinion saya, ramai orang tak berapa setuju. Pada pendapat saya, jikalau tidak mampu untuk membeli, sewa dulu. Terutama yang generasi muda kan. Memang sekarang dia orang kata generasi muda ni mungkin tak minat lagi nak membeli, tak minat nak beli rumah, tak minat nak beli kereta, dia nak bebas daripada pinjaman lah senang cerita. Tapi jikalau ada keinginan untuk membeli rumah, saya suka mencadangkan lebih baik mereka menyewa dahulu. Menyewa ni ada banyak kelebihan dia. Kelebihan dari segi entry cost, maksudnya depositnya lebih rendah daripada membeli rumah. Kedua, mobility, maksudnya bila-bila masa ada masalah, kena tukar kerja, anak mungkin yang keluarga kecil, anak mungkin tak ada orang jaga kawasan tu kan, atau environment tak berapa digemari kan, senang nak pindah. Tapi kalau rumah kita dah beli, kemudian kita tak seronok nak tinggal atau apa-apa sebab, nak dispose bukan mudah lah. Bukan mudah. Kemudian kena anggap juga hartanah atau rumah ni adalah tidak mudah dicairkan, tidak mudah untuk dijual, bukan senang. Jangan anggap rumah macam hari ni rasa saya nak jual, sebulan lagi dah terjual. Sebulan lagi nak dapat duit, tak. Syok kan kalau yang tu. Paling cepat 3-4 bulan. Setahun pun ada. So kalau jumpa saya senang, saya cerita saya cerita real punya. Saya takkan cerita yang seronok je. Saya akan cerita yang sedih sekali kan. Jadi mungkin ramai orang tak cerita yang sedih kan. Nak dispose rumah bukan senang. Paling cepat 3-4 bulan. Itu kalau dah start dapat buyer. Kalau tak dapat buyer, nak iklan dulu. Nak bagi orang tahu kan. Jadi membeli rumah memerlukan orang kata kajian, penelitian terhadap keuangan sendiri, terhadap keperluan pada masa tu, ataupun juga kalau you rasa ada future, you mungkin ada potensi untuk berpindah randah kan. Itu pun semua kena consider. Setiap orang perlu consider perkara-perkara yang tersendiri, tak sama dengan orang lain. Jadi kalau orang jangan ikut-ikut. Orang beli, dia pun nak beli. Kadang-kadang saya jumpa orang yang kelam kabut nak beli ni, beli meminjam. Saya jumpa dan kalau saya akan menasihatkan jangan beli dulu. Macam itulah. Itu contohlah yang saya boleh ingat setakat ni lah. Yang pertama jangan terburu-buru lah kan, buat perancangan. Kemudian macam tadi cakap, ukurlah pada badan sendirilah kan. Kalau boleh menyewa dulu. Kemudian jangan ikut-ikut lah kan. Kalau mungkin ada orang dia mampu beli pada awal usia kerana keadaan dia ketika itu sebagainya, dan setiap orang ada perjalanan yang berbeza-beza. Jangan kerana rumah kita jadi stres. Perlu memiliki rumah tapi hidup dengan stres. Betul. Itu tak perlulah. Saya pun bersetuju dengan pendapat tu, untuk especially untuk generasi muda kan hari ni. Kadang-kadang diorang ni bukan tak nak beli rumah, tapi pilihan rumah yang ada dalam kemampuan tu tak ada. Tak banyak dalam pasaran kan. Jadi saya pun selalu cakap, sehingga ada rumah yang mampu untuk dibeli yang sesuai, sewa dulu. Kan? Sama ada rumah tu wujud dulu ataupun kemampuan kita naik dulu. Jadi terima kasih banyak Cik Amizi kerana sudi meluangkan masa bersama saya di Kopi Hartanah. Terima kasih. Jadi siapa yang berminat untuk terus berinteraksi dengan Cik Amizi, boleh cari beliau lah di Facebook Amizi Hamdan, ataupun page saya pun hamizihamdan.com. Tengok ada rupa ni, itulah dia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.